الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersama kita bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi peluang oleh Allah Taala lagi dapat menyempurnakan tahun ni hidup kita, likungi hidup setahun daripada tahun 1441 dah masuk kepada pusingnya akal 1442 pada hari ini. Mengikut laporan ataupun perisytiharan daripada pihak Cula Raja Menteri itu, dan hari inilah dan hari yang pertama daripada bulan Al-Muharram 1442. Walaupun negeri-negeri Arab lain itu marah lagi. Ya, maka kita di sini ni dimulai bila hari ini. Itu bertanda, bermakna dah kita sudah masuk tahun baru Islam. Dah tahun baru Islam mula bilanya pada bulan Muharram. Dan ini adalah di antara penentuan daripada sahabat Nabi SAW di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, melalui syarat dengan para sahabat. Dapat persetujuan daripada pembesar-pembesar sahabat termasuk Uthman dan juga Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Setelah mereka setuju di atas menetapkan takwim Islam ataupun bilangan tahun ni dalam Islam, iaitu dikira semenjak hijrahnya Nabi SAW daripada kota Mekah menuju kepada kota Madinah. Itu di antara hikmah yang besar lah. Hikmah hijrah ni besar sekali. Sehingga hubungan kita umat Islam ni tak putus-putus dengan hubungan hijrah Nabi SAW. Satu peringatan yang berkekalan bersama dengan dunia Islam. Semenjak 1400 tahun dahulu sehingga sampai sekarang, umat Islam senantiasa kena duk reka dengan peristiwa hijrah. Di atas hijrah ni peristiwa boleh baru semua. Bukan peristiwa yang sudah berlaku dah patut habis, lisuh. Peristiwa hijrah ni tak lisuh, menjadi ibratan, menjadi ibrah pengajaran susunan hidup bagi umat Islam seluruh dunia. Sama ada hijrah
dalam bentuk hijrah makani ataupun dalam bentuk hijrah ruhi. Umat Islam sentiasa kena ingat. Sentiasa kena ambil pengajaran hijrah. Tapi banyak mana umat Islam yang memahami tentang hijrah dan apa yang ada di sebalik hijrah itu. Dan hijrah ni bukan musim untuk ambil buat ibadat dah. Dia tidak ada sakut dengan ibadat khusus masalah hijrah ni. Walaupun setengah-setengah tu faham, apabila habisnya akhir tahun, masuknya tahun baru, kena buat tu, buat ni, kena ada ibadat tu, ibadat ni, kena ada doa tu, doa ni. Itu semua bukan daripada Nabi SAW, bukan daripada sahabat yang mereka menentukan hijrah dan menentukan bulan, dimulai bila bulan. Mereka tidak menentu satu-satu ibadat khusus. Ibadat khusus tak ada. Cuma ibadat umum tu biasa. Setiap hari, setiap malam tu ya ada ibadat umum. Malaikat waris daripada Nabi SAW buat ibadat khusus pada malam tu, pada hari tu, pada sekian tu. Hak tu panggil kena ada nas dan dalil yang sahih daripada Nabi. Barulah kita boleh mengkhususkan ibadat-ibadat tertentu. Apabila Nabi buka luah, dan apabila umum ni luah ibadat, tidak menentukan. Itu terserahlah kepada setiap orang. Nah, adapun yang diwaris, yang diamalkan oleh setengah-setengah golongan, kita tidak boleh mengambil buat dalil syarak. Dan hanya bolehlah bagi sesiapa nak buat amalan di segi peribadi dia, tu tak ada salah apa. Nak berdoa kepada Allah, akhir tahun kemarin belum mengarik dia berdoa, baru masuk mengarik dia berdoa, awal tahun buat ibadat tu. Waktu tu buat khususi untuk dia lah, tak ada apalah khususi untuk dia. Nah, tidak melakukan suatu perkara yang panggil tidak menentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya hijrah ini mengambil tempat yang tertinggilah pada umat Islam. Baik di segi peristiwa yang berlaku sebelum hijrah dan peristiwa yang berlaku selepas pada hijrah. Dan peristiwa yang berlaku pertengahan hijrah. Dan menjadi contoh, menjadi orang panggil tauladan, menjadi penyesuaian bagi kita umat Islam di setiap tempat, setiap zaman, setiap keadaan. Boleh mengambil sudut daripada ciri, daripada berlakunya peristiwa hijrah daripada Nabi SAW. Nah, hal ni kita kena pergi belajar layak dia. Layak daripada bentuk awal hijrah. Sebab apakah Nabi SAW udhina lilladzina, udhina lilladzi, Allah Ta'ala mengizinkan bagi mereka kena zalim. Supaya mereka keluar daripada negeri mereka. Kerana berlakunya kezaliman. Bukan sebab kafirnya negeri itu, tapi berlakunya kezalim. Bukan sebab kafir tak. Bukan kata apabila kafir kita kena hijrah, tak boleh duduk bawah negeri kafir kerana kita nak menegakkan ajaran Islam. Tak, tetapi apabila berlakunya kezaliman daripada sebuah kerajaan, sebuah pemerintah yang zalim itu, Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi, kepada sahabat untuk hijrah. Dan diizinkan juga berperang apabila zalim. Kerana zalimnya mereka, berlakunya pengizinan daripada Allah Ta'ala terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana zalim.
Maka disitulah detik perpisahan. Orang panggil hijrah di segi makani, di segi tempat. Hijrah di segi tempat. Orang panggil hijrah daripada Mekah menuju Madinah. Orang panggil hijrah makani. Hijrah daripada bombing zalim kepada bombing yang adil. Hijrah daripada bombing yang tidak dapat kebebasan kepada bombing yang mendapat kebebasan, hurriyah. Sebagaimana hijrahnya para sahabat daripada Mekah menuju kepada bumi Habasyah. Walaupun bumi Habasyah ni diperintah oleh raja yang beragama Kristian, Nasara, bukan Islam. Tetapi Nabi kata Malikun adil. Di sana ada raja yang adil. Adil ni makna memberi hak. Setiap hak ditunaikan hak. Itu mana adil? Sitik orang, sitik parlimen. Kita lah ni masalah apa dah berlaku ni? Dah berlaku belara, budak akik tangan 3 jari, macam-macam ni. Nak hak keadilan tu. ความยุติธรรมtu. 2 มาตรฐานtu. Dosa 2 มาตรฐาน. We ada keadilan sebab dah berlaku ni. Semakin hari masih belagak ni macam-macam ni tak tahu. Kerana apa? Kerana nak keadilan tu. Memang keadilan orang ni tak sama. Pemerintah memang dia kata ni ada keadilan dia ni. Memang rakyat yang memang lain. Keadilan dia, kebebasan, kuam sama tau tiam kan. Di segi guna undang-undang. Tak ada orang ada orang api sicun. Orang ni dapat, tak ada kena. Itu tak say, rakyat nak kuam sama pak. Itu berlaku ni. Hara-hara mak kita ni. Masalah keadilan. Kuam yuti-tam rabab. UMNO kuam yuti-tam tak sama. Kecek panjang ni. Yalah. Maka sahabat juga izin, Nabi juga izin para sahabat untuk hijrah, permulaan hijrah. Belum pada hijrah besar ni, hijrah dulu, hijratain, hijrah 2 kali kepada Habasyah. Karena di sana hunaka malikun adidun, di sana ada raja yang adil, itu raja An-Najasyi. Walaupun dia tu Kristian beragama Nasara, tapi dia adil. Memberikan hak kepada rakyat. Dan cukup menjadi negeri makmur di zaman itu. Satu zaman dia menjadi negeri yang kaya. Sehingga sampai di zaman sekarang, mulai kaya klik kembali negara Ethiopia, Habasyi. Buat ken terbesar suka Sungai Nile. Sehingga Sungai Nile nak kering lah. Berlaku di antara dia dengan Mesir. Buat sud, buat suar, ken dikatuk ton nam hak menam nai. Hak sai mai kepada dia katuk. Sang ken baru. Pak 5 tahun lagi berlakulah susahlah kepada negara Mesir. Kerana dia boleh panam ambil untuk negeri dia dulu. Kerana dia suka di tonam lagi. Kepala air sebab dia tu. Belum sampai Mesir ni. Mesir ni pak seluruh menam naik. Daripada 2-3 sai, mari beri pun di Mesir belakang. Mari pada Sudan, mari beri pun di Mesir. Sebab Mesir hak besar sekali menam naik. Kerana dia hak pelainam, hak sungai naik. Negeri Asobia, di zaman itu cukup memberi hak dan keadilan terhadap rakyat-rakyat dan pendatang-pendatang. Maka apabila ada setengah-setengah pendatang yang datang mari untuk nak lipai, orang panggil lipai, lari daripada kezaliman yang berlaku daripada negara mereka, maka Raja Najasyi terima mereka dan buat orang panggil itu sawanha khaticing. Apabila datangnya rombongan daripada Mekah hatanya Amr bin As dan hatta beberapa orang untuk minta kembali mereka ini hatta kelak. Song Purai Hamdan dia panggil. Walaupun dia tidak ada suntik sanja Song Purai Hamdan masa tu.
Tidak ada suntik sanja tu, suntik sanja ni tidak ada. Muahadat tak ada, auqifiyah tak ada. Tak ada buat suntik sanja gapo di antara. Tapi orang kata ada hubungan baik di antara orang Mekah, lebih-lebih lagi peniaga-peniaga Mekah yang pernah buat perniagaan daripada Mekah kepada negeri Najasyi, negeri Habasyah. Hatta barang, hatta apa semua. Ada orang itu hubungan dia dari segi kangkar. Tapi apabila raja itu adil, dia tidak tertipu, dia tidak terima barang banakan hak mahal-mahal daripada Mekah sahaja. Dia tidak tamak dengan barang-barang sehingga lot kunka dia ni dan ambil barang hatta orang lain minta. Ini kerajaan adil. Dia kena tanya konteks dulu. Apa kebenaran? Apa sebab mereka ini datang? Apa sebab? Ya sebab kalau kita mikir dengan otak kita pun memanglah orang ni payah nak tinggal negeri dia. Walaupun susah di negeri kita, apa ni pepatah Melayu kata tu, hujan amas di negeri demo ni, walaupun hujan batu negeri kita pun pilih hujan batu lagi. Negeri demo sampai satu masa bila boleh nak pakai undang-undang, nak kablai neratik, nak jut semua pun negeri demo. Kita kita buat depan negeri demo satu hari sampai masa ya nak jut klik nak hamak habis. Klik dengan 12 tangan misalnya. Supaya tu lah, supaya kita hidup mahkamah tu lah. Rasa sedap cakap lah kita, bini kaya ni, mahkamah. Misalnya lah kita kata. Boleh. Cukup syiar dia mau belaka ada satu hari. Tak berlaku tak apa lah, dia berlaku kat. Klik 12 tangan kat kita je. Kena bukan kita. Kaedah sepatutlah, seolah-olahnya lagu tu. Maka Nabi SAW mengizinkan di antara sahabat, termasuknya natu dia Uthman, termasuknya Ja'far ibn Abi Talib, termasuknya Salamah, Abu Salamah dan lain-lain sahabat lagi yang hijrah pergi kepada negeri Habasyah kerana keadilan yang ada di kalangan raja negeri Habasyah Najasyi sana. Maka apabila adilnya raja, mereka mendapat jaga sepenuh-penuh jaga dan memberi kebebasan untuk hidup di negeri Habasyah. Tak jaya. Golongan Mekah hatta tuan mari kecek mari minta tu tak jaya. Buat periksa dah. Kau kelauhan, hak demo kelauhan kata demo ni sang kuam pan puan sang kuam hayana sang kuam apa ni mai man kong, kedi kuam man kong demo lari ni, sang kuam pan puan dalam negeri Mekah ni. Kadi kuam mangkau mari mudah lah ni dak igat ni kuam mangkau belaka kadi ni budak-budak dak igat ni. Balang budak ni bayu kita ni. Igat tu igat ni mana sang kuam apa ni ke apa ni kadang-kadang nerah anak-anak dia panggil kadi. Mak telah berapa dah lah puluh-puluh kadi. Tak buatlah kadi dia boleh buat belaka. Pan puan yuk yong apa nama cumnum ke apa semua igat. Ni mah kita. Dia kata keadilan itu besar. Manusia itu setiap zaman, setiap tempat itu nak keadilan belakang. Negeri mana ada keadilan, walaupun bukan Islam, Allah Ta'ala jaga dia. Allah Ta'ala beri barakat. Negeri yang adil, yang beri hak kepada rakyat, Allah Ta'ala beri keadilan. Tapi negeri mana yang tidak ada adil, walaupun Islam sendiri tidak ada barakat, dia akan hancur. Sebab apa kita tengok negara Eropah dia maju? Kerana dia beri keadilan, hak, kebebasan dan pertolongan kepada rakyat dia secukup-cukup negeri Eropah. Pada rakyat dia ni cukup. Apabila maju kayanya negara, maka rakyat dia cukup senang. Dia ada rabuk tu rabuk ni, rabuk sawadikan, cukup rabuk sawadikan dia, comel supaya di zaman Khalifah Umar lah rabuk sawadikan dia. Ambil pada beranak, siapa mati rabuk sawadikan. Hak dalam Islam yang diamalkan oleh Khalifah Islam di zaman dulu. Di zaman Umar Ibn Khattab, di zaman Umar Ibn Abdul Aziz, guna rabuk sawadikan untuk rakyat dia. Maka diambil contoh oleh negara-negara Eropah. Kita nak berasa kata Eropah buat dah, Islam buat dah.
tetapi diruntuh oleh umat Islam sendiri. Diruntuh oleh pemimpin-pemimpin Islam sendiri, lebih lagi di zaman kita ini. Ambil seteru jadi saing, ambil saing jadi seteru. Ambil seteru jadi adik-beradik, ambil adik-beradik buat perseteruan. Ini negara Arab di zaman kita. Cerak-cerak seteru, bunuh adik-beradik kita, baik dengan seteru. Hak ni cerak-cerak adik-beradik, tak ada bunuh pun, wak balah. Buku tu lah ya. Kohan tu lah. Kohan kata mungkin baik dengan seteru. Tapi buku sendiri, Amerik baik dengan Israel sendiri. Baik dengan Israel, dengan Yahudi. Balah dengan Qatar. Sama adik-beradik. Sama jenis tu lah, sama darah tu lah. Sama dua beradik ya, lulu asal tok nenek dia tu. Qatar dengan Imarat dengan Saudi ni. Adik-beradik dia, tu puaya dia zaman dulu belaka. Dia ada negeri tu lah belaka, bakal tu lah ya buat dia. Pergi jambal lah sama adik-beradik ni. Dia baik dengan Yahudi tu, bunuh rakyat Palestin tu, baik dia kucuk dengan dia buat kham loma lah macam-macam. Allah. Ya terdahsyatnya pemimpin Arab di zaman kita. Bila begini hai MD, MS, MZ ni teruk benar. MD lah Muhammad bin Zaid, MZ ni Muhammad bin Zaid. MS Muhammad bin Salman, dua-dua Muhammad belaka. Belaka pun dekat-dekat belaka nama Syamil belaka tu Muhammad ni Muhammad ni pun Muhammad ya. Allah. Tapi perbuatan sesuantang dengan Muhammad awak dulu. Nama Muhammad. Ni Muhammad bin Zaid, ni Muhammad bin Salman. Oleh belaka nama MD dengan MS ni. Tapi perbuatan dia sesuantang dengan hijrah yang dibuat oleh Nabi SAW yang nama Muhammad juga. Allah musta'an. Maka lepas pada ni nak ada gapo negara Arab ni akan ikut belakang Emirat ni. Lepas pada ni beberapa buah negara akan ikut belakang Emirat, termasuknya negara Saudi sendiri. Apabila naik raja baru, kita akan tengok hara-hara akan timur dari negara Islam. Dan negara Arab akan timur hara-hara. Apabila ambil seteru buat beradik-beradik dan ambil adik-beradik buat perseteruan, maka nuktah kehancuran bagi umat Islam yang lemah. Lemah dah umat Islam ni, lemah dah. Tak ada kekuatan dah. Demo buat taring nama dah umat Islam. Kakah taring, kakah kekuatan tu demo cabut habis dah. Kakah tu demo buat habis dah. Nak takut boleh semula tak agak lah. Cara bomo takut tak ada dah. Bawa sipai-sipai nak takut. Heret demo sipai-sipai nak takut, bawa sipai-sipai nak naik. Heret demo. Tujuan nak tujuan ni. Dunia ni tujuan nak besarkan negara Israel Kubra ni. Lepas tu semua tu nak bawa pergi kepada kiamat belaka lah. Nak bawa pergi situ belaka. Cuma berlaku ni tak berlaku gitu. Nak bawa pergi kepada kehancuran dunia terakhir ni. Tengok apa yang berlaku di negara Lebanon ni. Tak tahu siapa yang buat. Meletup bom sampai setara tu tak tahu siapa yang buat. Dahsyatnya negara Islam. World Trade ni terus Bin Laden buat. World Trade 9/11 ni. Bin Laden buat dia kata. Bin Laden duduk di Afghanistan ni jalsak kapal tubai pun tidak ada. Negeri kandar, negeri susah ni. Boleh tolong the World Trade Center. Kuat. Hak ni meletup bom dalam negeri, tak tahu siapa yang buat. Kerayu Benglang tak tahu. Meletup peratat apa tahu tu peratat hancur orang panggil tara hak Beirut Marfa dia ni hancur, tak tahu siapa dia yang buat. Ini orang panggil tu satu kelemahan umat Islam. Apabila mereka tidak ambil contoh kekuatan yang Nabi kita ajar daripada penghijrah Nabi. Hijrah bukan makna lari, bahkan hijrah mengambil makna untuk hundur satu langkah supaya mengambil kekuatan kembali. Tapi umat Islam bukan hundur satu langkah, bukan hundur terus, paling belakang terus. Mundur terus. Bukan hundur nak ambil kekuatan. Nabi tak, hijrah dia hundur, nampak dia kalah lah hijrah lari, tapi sebenarnya tak. Langkah hundur untuk nak kembali kekuatan. Tapi umat Islam zaman kita nak hundur bukan hundur langkah nak kekuat, bahkan hundur lari belakang terus. Terus belakang
Yahudi, turut belakang Nasara, turut belakang dunia kuat, buat persetujuan sesama dunia Islam, tapi buat baik dengan dunia-dunia kafir. Itu panggil benda yang berlaku di zaman kita. Nah, itu panggil meneluar ya, kita boleh buat pengajaran lah apa yang berlaku. Cuma kita ni dah banyak bersyukurlah apabila masuk tahun baru, bermakna kita sudah duduk dalam tahun baru ni. Semoga Allah Ta'ala memberkati tahun baru, menjadikan tahun ini dipenuhi dengan kesenangan tu yang diharap lah. Tapi tahulah kalau tengok keadaan lagu ni tu payahlah nak senang, sama ada negeri kita sendiri dan dunia sendiri pun di segi setakik dia tak firm belakang kerana COVID-19 ni masih lagi tidak habis. Selama mana tak jumpa vaksin, maka selama itulah COVID-19 tu ia akan lockdown negeri dunia ni. Selama mana tak jumpa vaksin lagi, maka selama itulah orang yang panggil hak nak ambil peluang kekayaan melalui vaksin ni, dia guna vaksin sebagai kereng torong dengan negara-negara mana sekalipun. Ini benda yang akan berlaku lepas pada ni. Kita akan lihat insya-Allah. Jelas muka sekadar itulah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Taala. Subhanallah.